Didik TV KPM. Ya, kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah rendah dan sedang belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3 ya. Bersama saya ialah Cikgu Hakim. Cikgu Hakim, kita sedang membincangkan topik mengenai perhubungan. Ya, betul. Banyak fokus kepada persahabatan cikgu ya. Banyak lagi cikgu nak kongsi ni ya. Ada lagi. Silakan cikgu. Okey, baik. Dalam persahabatan ini, perkara yang paling penting ni lidah, iaitu interaksi, berkomunikasi. Sekiranya ini tidak pandai kawal, itulah antara punca utamanya boleh merosakkan hubungan. Okey, baiklah. Kita teruskan ya. Silakan cikgu. Okey, membentuk idea cara berkomunikasi secara berkesan dalam persahabatan. Macam mana ni, murid semua? Kita nak membentukkan satu cara komunikasi yang berkualiti. Bukan cakap kosong saja, bukan cakap yang tidak bermanfaat. Mesti kita cakap tu ada info penting, ada positifnya. Okey. Baiklah. Antara cara menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Yang pertama, mempraktikkan komunikasi terbuka, iaitu berterus terang tetapi berhemah. Boleh kita berterus terang, tetapi perlu berhemah. Jangan kita terlalu cakap terus sampai kan tak menjaga perasaan rakan kita. Kita perlu tahu macam mana kita nak menyampaikan itu. Kedua, berkomunikasi secara verbal, iaitu lisan. Kalau tak lisan pun, melalui selain pada pertuturan, gaya badan, reaksi muka, okey, dan lain-lain lagi lah. Jadi, apa yang dapat disimpulkan di sini adalah dalam berkomunikasi ini, kita perlu kejujuran. Murid semua perlu kejujuran, tidak perlu ada selindung, terus terang, tetapi dalam keadaan yang berhemah lah. Ya. Tertib. Okey, seterusnya antara contoh tindakan berkomunikasi dengan sahabat. Okey, ini adalah antara contohnya tindakan berkomunikasi dengan sahabat. Yang pertama, okey, ini di garis panduan ya. Yang pertama, bercakap menggunakan kata diri yang pertama. Contohnya ni apa dia? Kata diri pertama. Saya, ya, aku, dan lain-lain lagi lah ya. Betul. Okey, kedua, cuba berfikir dan mencari seberapa banyak penyelesaian yang boleh. Bila kita bercakap dengan rakan kita, kita perlu tahu apa masalah rakan kita, dia pun kongsi dengan kita. Kita perlu cari jalan penyelesaian dalam perbualan kita tu. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Seperti Hanif, dengar je apa yang Cikgu Hakim membebel ni kan. Bagus. Pendengar yang baik. Murid semua, kita kena ingat balik tu cikgu. Ya, betul. Jadi pendengar yang baik. Okey, seterusnya keempat, pastikan anda faham niat atau kehendak rakan. Bila rakan kita bercerita dengan kita, murid-murid, kita perlu beri perhatian betul-betul, faham apa kehendak isi hati dia. Jangan kita dengar tak dengar. Itu penting. Kadang takut-takut nanti kawan kita cakap seorang pula nanti. Susah nak yang tu nanti. Tak boleh cikgu. Tak boleh kan? Okey. Seterusnya, mencari penyelesaian yang terbaik. Tidak berkongsi. Jadi, seperti mana kita sebut tadi, perlu ada penyelesaian. Okey. 6. Sekiranya tidak berjaya, ulangi perkara-perkara ini semula. Satu demi satu, secara ansur maju dia lah. Ya? Okey. Cikgu, daripada saya perhatikan di sana, seperti yang cikgu katakan, kita selalu ingin cari penyelesaian yang bukan hanya ingin menuduh sahaja. Kita dalam persahabatan dan hubungan, menuduh itu sangat-sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Kalau kita dapat sesuatu, kita perlu ambil dan teliti betul-betul, cari penyelesaian. Jangan bila kita dapat tu, terus kita nak mengelak. Terus tunjuk pada rakan kita. Tak boleh begitu. Kita kena siasat terlebih dahulu penerimaan itu. Okey, baiklah. Seterusnya, sebelum kita berbicara, murid semua, sebelum kita berbicara, sebelum kita buka mulut untuk berkomunikasi, berinteraksi, pertama, ini adalah panduan yang diberikan. Pertama, iaitu pertimbangan. Perbualan saya perlu ditapis. Dalam pemikiran kita, murid semua, perlu ada persoalan. Sebelum kita nak bercakap, kita perlu tahu sesuai atau tidak soalan ini untuk diberi pada rakan kita. Kedua, tujuan. Adakah untuk menyakitkan hatinya? Perlu timbul persoalan. Kalau kita nak menyakitkan hati rakan kita, jangan sebut.
Itu boleh merosakkan hubungan. Ya, murid semua, beri perhatian. Okey, yang ketiga, pilihan. Adakah saya perlu bercakap sesuatu? Adakah benda itu penting atau tidak? Perlu ada pertimbangan. Keempat, keprihatinan. Saya perlu cuba memahami perasaan orang lain. Janganlah fikir diri kita je perasaan kita nak kongsi. Setuju, cikgu. Kawan kita dengar. Ada pernah berlaku tak begitu? Selalu, cikgu. Selalu, Dia sentiasa menceritakan tentang diri dia, perasaan dia. Sedangkan diri kita dia tak pernah dengar pun. Betul. Ada. Okey, baik. 5, empati. Iaitu saya perlu lihat dari segi perspektifnya. 6, adakah tindakan ini akan memalukannya? Adakah terdapat cara yang lebih baik untuk menyampaikannya? Okey. Sekiranya memalukannya, mengaibkan dia, perlu tak kita bertanya atau memulakan bersembang dengan dia? Ya, cikgu. Tak perlu. Tak perlu, cikgu. Jadi, boleh kita nak cuba menyampaikan tetapi jangan tempat yang terbuka. Sebaiknya, seorang demi seorang lah. Jangan tempat yang terbuka. Kerana dia segan bila rakan-rakan dia tengok kan. Jadi, malu di situ. Okey, 7. Adakah cara penyampaian saya berhemah? Adakah perasaan saya sekiranya seseorang bercakap sedemikian kepada saya? Jadi, cuba kita berbalik semula pada diri kita. Kalau kita tanya orang macam tu, cuba tempat diri orang tu kita berada bersama. Adakah kita menerimanya keadaan macam mana? Jadi, kita perlu berada di tempat individu tersebut lah. Dan yang ke-8, adakah saya mendengar dengan teliti? Adakah saya memberi peluang yang wajar kepadanya untuk menjelas atau meminta maaf? Jadi, kita perlu buka ruang pada rakan kita juga. Okey, murid-murid semua. Hanif? Ya, cikgu. Jelas Jelas, cikgu. Okey. Murid-murid semua. Cikgu dah panjang lebar terang tadi. Kamu faham atau tidak apa yang cikgu sampaikan? Risau juga ni. Cik saya sebut seorang ni. Mereka faham atau tidak? Cikgu, Jom kita cuba mereka. Baik, kita uji sedikit. Siapa yang ingin mencuba? Siapa yang faham dulu ni? Saya cikgu. Silakan. Silakan. Saya dapat memahami tentang persahabatan, terutamanya tentang batas pergaulan dalam persahabatan. Maka kita perlu berkomunikasi dengan cara yang berkesan untuk menjaga persahabatan antara rakan kita. Okey, baik. Ada lagi nak tambah? Cikgu nak jumpa. Okey, Lavanya. Silakan Lavanya. Okey, cikgu. Apa yang saya faham daripada pelajaran hari ini ialah persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi. Oleh Okey, itu, betul. batas dalam persahabatan adalah salah satu cara yang terbaik bagi mengekalkan hubungan persahabatan kita. Tahniah. Okey, Ya, cikgu. nampaknya anak murid kita beri penjelasan yang sangat baik. Jadi mereka saya nampak faham apa yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu bagi 5 bintang kepada semua anak murid. Cikgu, tahniah cikgu ucapkan. Murid cikgu hari ini. Dan cikgu, boleh kita dapatkan Okey, rumusan baik. pembelajaran kita hari ini? Hari ini, banyak perkara yang kita dapat. Input-input penting dalam persahabatan. Pertama, kita dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan persahabatan. Okey. Bila kita faham tentang persahabatan, kita akan menghargai apa itu persahabatan. Okey, murid. Yang kedua, kita dapat membezakan di mana sahabat biasa, di mana sahabat karib dan apa itu sahabat intim. Kan? Sebelum ni kita sahabat intim? Apa sahabat intim? Jadi bila kita belajar hari ni baru kita tahu sahabat intim tu apa dia. Okey. Seterusnya apa yang kita dapat hari ini adalah kita tahu bagaimana menjaga batas-batas pergaulan. Sekiranya kita tidak menjaga batas-batas pergaulan, kita tahu apa kesan negatifnya ni. Seperti apa yang kita lihat berita tadi lah. Minta-minta dijauh. Minta-minta dijauhkan dengan kita lah. Dan yang terakhir, cara kita berkomunikasi. Lisan kita. Perlulah berhemah, perlulah bertertib, perlulah memahami orang lain. Jangan fikir kita seorang saja. Betul ya, Nif? Betul, saya betul, setuju, murid cikgu. semua. Itulah apa yang kita nak capaikan dalam persahabatan kita hari ini. Baiklah cikgu, saya rasa itu rumusan yang begitu lengkap dengan apa yang telah kita belajar sama-sama hari ini. Dan cikgu, saya tertanya juga kerana murid-murid kita hari ini semuanya cuba sedaya upaya Ya, betul. untuk menjawab soalan cikgu. Ya. Cikgu boleh berikan kepada kita semua prestasi keseluruhan mereka. Okey, baik. Saya lihat murid-murid ini, Lavanya,
Chandra, Nurin, Dania, mereka telah mencuba sehabis yang boleh. Betul, salah, nombor 2 memerit. Yang penting kamu dah memberi apa info-info, apa pandangan kamu, apa kefahaman kamu. Salah, kita belajar. Betul, kita teruskan. Jadi, saya nampak mereka ada semangat di situ. Jadi, saya tambah lagi bintang daripada mereka. Okey, 5 bintang juga 5 kepada bintang lagi, mereka. 5 bintang untuk semua. Tahniah kepada semua murid dalam talian kita. Dan saya pasti murid-murid dalam talian juga murid-murid di rumah mesti nak tahu dengan lebih lanjut kan kat mana saya nak belajar dengan lebih lanjut mengenai topik hari ini. Dekat Okey. mana cikgu? Mereka boleh Kita cari boleh bahan lihat. rujukan. Rujukannya di portal Sumberku. Portal Sumberku yang anda akan nampak pautan sekarang ya. Baiklah, masuk ke pautan tersebut dan ulang kaji dengan lebih banyak sebab insya-Allah kita semua akan jadi murid-murid yang cemerlang. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, Cikgu terima kasih. Hakim ya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan dan juga jurubahasa kita iaitu Cikgu Fatih dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18 1 Putrajaya. Dan tentunya 4 murid dalam talian kita yang cemerlang, mereka adalah Chandra, Levania, Dania Husna dan juga Nurin. Tepukan untuk anda semua. Tahniah, saya pasti murid-murid di rumah juga semuanya cemerlang ya. Nama saya Hanif Sean dan dengan itu kita akan akhirkan rancangan kita hari ini. Terima kasih kerana menonton kami di Didik TV KPM. Kejap lagi Cikgu Hakim akan bersajak. Nak dengar tak Cikgu Hakim bersajak? Kalau nak dengar, kita teruskan sedikit lagi dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye. Okey, baiklah. Saya ada satu sajak kepada sahabat-sahabat semua. Sajak sahabat. Dikalaku jauh, dikalaku duka, dikalaku disisihkan, kau tetap bersamaku. Di saat ku memerlukan kekuatan, di saat ku memerlukan teman, di saat ku memerlukan kebebasan, kau tetap di sisiku. Di dalamku kealpaan, di dalamku keegoan, di dalamku kejahilan, kau tetap setia di sampingku, sahabat. Terima kasih. Cikgu. Okey.